supaya menjadi perhatian kepada kita. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur itu. Setelah nyata kebenaran agama Islam, yang lain daripada Islam adalah sesat. Kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, sembelih. Tak mau masuk Islam, bunuh. Tak boleh. Kemampuan kita hanyalah mengajak dia masuk Islam. Berperang bila dia halang kita berdakwah. Dia halang kita berdakwah, dia halang kita menegakkan agama Islam, menegakkan hukum Allah Ta'ala. Dia halang-halang sampai ke puncaknya, dibenarkan berperang. Tetapi nak paksa orang masuk Islam, tidak boleh. Oleh kerana itulah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabatnya supaya memberi tempoh kepada kerajaan-kerajaan kafir dalam dunia selama 3 hari. Diberi tempoh yang pertama masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, berdamai dengan Islam. Jangan halang orang masuk Islam. Yang ketiga, kalau halang juga, maka berperang. Setelah berperang mereka kalah, tak boleh paksa mereka masuk Islam. Tak boleh paksa sekali-kali. Kerana apa? Kerana Islam itu maknanya menyerah diri kepada Allah Ta'ala dengan hati. Dengan rela hati. Makna Islam itu mestilah disertakan dengan iman. Keyakinan dalam hati dengan ikhlas. Paksa orang masuk Islam tipu, tak masuk Islam sungguh. Oleh kerana itu, bila Usamah bin Zaid membunuh seorang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah, dibunuhnya. Kalau ni tak masuk Islam, tak boleh paksa. Mengucap 2 kalimah syahadah, apa lagi? Mengucap 2 kalimah syahadah, dipancung. Lalu ditanya Usamah mengapa buat begitu. Usamah kata dia mengucap 2 kalimah syahadah buat lok-lok. Dia tengok mata pedang baru dia mengucap. Rasul kata, asyaqaqta qalbah, adakah engkau belah jantung hatinya? Mu tahu apa yang ada di jantung hati dia? Bila seorang mengucap 2 kalimah syahadah, kita terima. Bila seorang tak masuk Islam, tak boleh paksa. Bila seorang murtad dibunuh, bagaimana pula orang murtad dibunuh? Sebab murtad dianggap melakukan jenayah. Orang kafir tak boleh paksa masuk Islam. Bila dia sudah masuk Islam, dia keluar daripada agama Islam, hukumannya dibunuh. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Sesiapa yang tukar agama, hendaklah dibunuh dia. Disebut dalam hadis ketika Mu'adz bin Jabal pergi ke negeri Yaman, dilantik menjadi hakim dan menjadi gubernur di satu wilayah di Yaman. Bila Mu'adz bin Jabal menziarahi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang berasal dari Yaman, yang sudah dahulu bertugas di Yaman. Bila sampai dalam majlis Abu Musa suruh Mu'adz bin Jabal duduk di atas tilang yang dia sediakan. Tiba-tiba Mu'adz bin Jabal melihat seorang yang dirantai. Lalu ditanya mengapa dirantai. Abu Musa kata dirantai kerana dia seorang Yahudi yang masuk Islam, kemudian dia murtad. Kata Mu'adz bin Jabal, aku tidak mahu duduk sehingga engkau menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah hukuman hak ke atas orang murtad. Para ulama berbincang dan khilaf berapa lama nak beri tempoh kepada orang murtad. Ada ulama mengatakan diberi tempoh beberapa hari saja, 3 hari, ada kata bulan, ada kata lagi tak puas hati selama-lama diberi tempoh supaya dia bertaubat.
Terpulang kepada kebijaksanaan orang yang memerintah. Mengapa pula orang murtad dijatuhkan hukuman bunuh? Ayat ini mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Setengah ulama mengatakan ayat ini mansukhah, dinasahkan. Yang sebenarnya tidak dinasahkan. Ayat ini berada dalam keadaan yang lain, yang berkait dengan murtad, yang berkait dengan jihad, berada dalam keadaan yang lain. Nasih dan mansuh ini, bila berlaku ayat yang berlawanan, di antara dua ayat yang berlawanan, sekiranya dua-dua ayat boleh pakar dengan tidak dinasahkan mana-mana, itu yang terbaik. Kalau tak dapat tidak dinasahkan, macam ayat wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan menghampiri sembahyang ketika mabuk. Jauh lagi dengan sembahyang boleh minum arak. Ayat ini dinasahkan oleh firman Allah Ta'ala yang diturunkan kemudian, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, anak-anak panah yang digunakan untuk melihat nasib, itu semua adalah keji dari amalan syaitan. Jauhkanlah dia supaya kamu mendapat kejayaan. Ayat ini menasahkan ayat yang mengatakan belum sembahyang boleh minum arak. Tak boleh dipakai lagi. Bacaan saja hukumnya dinasahkan. Ada ulama mengatakan ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat ini dinasahkan dengan ayat perang. Ini tak betul. Pendapat yang asahnya tak betul. Walaupun ada kitab tafsir mengatakan dinasahkan, kerana di sana ada hadis-hadis yang menyatakan orang yang bukan Islam boleh duduk di bawah kerajaan Islam. Tak boleh paksa dia masuk Islam. Dia boleh jadi rakyat, dilayan dengan adil, sehingga dia melihat kebaikan Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Dipujuk